إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. صبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف صلى الله عليه وسلم وإن محمدا وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه مجتبى ورسوله المرتضى. Dan bahawasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya yang dipilih, nabinya yang dikasihi, dan pesuruhnya yang diridai. Syarah dia, memilih dan mengkelas keduanya berhampiran pada makna, iaitulah Al-Mustafa, Al-Mujtaba wal-Murtada. Bahawasanya kesempurnaan makhluk itu adalah ia pada menyungguhkan sifat kehambaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaan makhluk ialah menterjemahkan ubudiyah kepada Allah Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menterjemahkan kehambaan yang berasaskan pada makrifat akan Allah. Liya'buduni bermakna ay liya'rifuni. Kerana bila mereka mengenal akan Allah dengan sebenar kenal, mereka dapat menterjemahkan kehambaan sebenar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiap-tiap bertambah sungguh kehambaannya, nascaya bertambah sempurna ia, dan bertambah tinggi pangkat dan martabatnya. Barang siapa menyangka bahawasanya makhluk boleh keluar dari sifat kehambaan, dan bahawa keluar daripada kehambaan itu lebih sempurna, maka ia sebodoh-bodoh makhluk, dan yang lebih sesat daripada mereka itu. Yang pertama, tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang boleh terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nama di sini adalah makhluk, mana allazi khuliqah, yang dicipta. Bermakna yang dicipta tidak terlepas, terikat dengan pencipta. Dan begitulah seterusnya. Dan keduanya akan menjadi sesat yang terang bila dia menganggap dan menyangka bahawasanya keluar dari kehambaan itu seolah benda yang maknanya elok atau benda yang dikatakan berkebajikan, sebagaimana menuntut kebanyakan mutakhir di akhir zaman untuk maknanya kebebasan. Kebebasan itu maknanya apa? Nak melepaskan diri daripada kehambaan. Insan dia tidak boleh bebas dengan Tuhannya, bahawa dia adalah abdi. Abdi dengan sayyid, penghulu, mana boleh bebas. Dia menterjemahkan kehambaan, itulah sebenarnya kecerdikan yang telah diterang jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abna Adam ati' rabbak, wahai anak Adam, sila berikan ketaatan kepada Tuhan. Fatusamma akilan, maka kamu disenaraikan, dikategorikan sebagai orang yang bijak. Wala ta'sihi, dan jangan kamu cuba menderhakai Allah Ta'ala. Fatusamma jahilan, maka kamu dinamakan orang yang bodoh. Jadi kecerdikan atau sebaliknya bergantung kepada ketaatan. Taat membawa kepada kebahagiaan, sebaliknya membawa kepada kecelakaan. Maka yang memilih kebahagiaan itu cerdik, yang memilih kesengsaraan itu yang bodoh. Itu makna.
Maka benda ni ditambatkan dengan insan pilihan Allah, Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Murtada. Itu pangkat besar dan banyak lagi kedudukan tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pilihan atas pilihan atas pilihan daripada Allah Taala. Firman Allah Taala, wa qalu ittakhazar rahmanu walada subhanah bal ibadun mukramun. Dan berkata beberapa puak daripada orang Arab seperti puak Khaza'ali dan Juhainah, menjadikan Tuhan yang maha murah akan malaikat anak betina baginya. Dia menjadikan malaikat dia seolah sebagai anak perempuannya. Ini satu anggapan yang sangat keji, yang membawa kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ditunggal, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, dan tidak ada siapa boleh dibangsakan dengan Tuhan, sebab dia tunggal ahad. Dan dia tidak dibangsakan kepada yang lain. Walam yulad, dia tidak diperanakkan, dia ahad, dia tunggal. Itulah makna ketuhanan. Sebab kalau dua, batal makna ketuhanan. Sebab makna ketuhanan ialah iftikar kullu ma ada siwah, berhajat, bergantung seluruh kepadanya. Maka makna ini akan batal kalau dua, bermakna ta'aluk tidak umum, ya. Maka itu dipanggil hikmah besar. Maknanya ittisaf Allah Ta'ala bil wahdaniyah, bersifat Allah Ta'ala dengan wahdaniyat, itu mencerminkan ketuhanan Allah yang maha agung. Itu rahsia dia. Sebab tu ilmu ni pun dinamakan ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bermula membangkitkan segala rasul itu, setengah daripada sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas sekalian hamba-Nya. Nikmat paling besar di antara ni ialah kebangkitan rasul sebagai pemimpin, sebagai tempat rojokan dan tempat manusia mengambil pengajaran yang sebenar untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak mungkin manusia itu dapat mentaati dan melaksanakan perintah tanpa bimbingan orang yang dilantik khas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan insan yang dikawal rapi oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana Rasul merupakan pemegang amanah, ya, Allah Ta'ala yang besar, hukum hakam dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan mandat yang besar dan pemeliharaan yang hebat. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang didatangkan oleh Rasul hendaklah kamu taati, dan apa yang dilarang hendaklah kamu tinggalkan. Kejayaan, kebahagiaan dunia akhirat duduk di situ, menjunjung segala yang diarah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan menjauh larangannya, yang semua itu hakikat adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu Allah Ta'ala beri mandat besar dan penjagaan yang hebat, iaitu Rasul dikawal rapi oleh Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak bertutur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengikut nafsu tidak, sebab dia adalah orang yang dikawal. Bertindak tanduk Nabi adalah menjadi hukum syarak, ya, perbuatan dia, hadis fi'li, qauli, ya, perkataannya, dan ikrari. Itu semua maknanya menjadi sumber hukum. Dan Allah Ta'ala memberikan pujian dalam segenap segi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, perkataannya, perbuatannya, dan kasih sayang Allah Ta'ala pun diikat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, sekiranya kamu kasih akan Allah, hendaklah kamu ikut akan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana mengikut akan Rasul adalah merupakan syarat besar untuk mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu, mengenali Rasul ada kewajipan besar. Sebab itu dipaparkan secara kewajipan secara fardu ain mengenali utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya kita dapat maknanya mengambil manfaat untuk menjadikan ittiba.
Dan Rasul sendiri menyatakan bahawasanya man tamassaka bi sunnati dakhalal jannah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, jaminan syurga untuknya. Dan bermula membangkitkan segala rasul itu setengah daripada sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas sekalian hamba-Nya. Istimewa membangkitkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak mengutus kami akan dikau dengan segala hukum syarak, melainkan kerana memberi rahmat oleh kami akan sekalian alam. Alam mana masih Allah. Betul kedatangan Rasul yang membawa dua, satu tasyri'an, satu tasyrifan. Tasyri' mengajar hukum hakam, dan sekaligus yang duduk di dalam zaman baginda SAW ialah mendapat kemuliaan daripada Allah Ta'ala, sehingga haiwan binatang yang tak berakal pun mendapat secara tasyrif kemuliaan keberkatan Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita iktikadkan sebagai akidah bahawasanya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim salawatullah wassalamu ala hamba Allah Ta'ala dan Nabi-Nya dan Rasul-Nya, dan dia pilihan Allah Ta'ala daripada segala hamba-Nya, dan dia hamba yang reda akan dia oleh Allah Ta'ala, bahkan dia semulia-mulia segala makhluk, afdalul makhluqat indal itlaq, semulia-mulia makhluk secara itlaq, maknanya tanpa kait. Manusia ni mulia ada kait, ya, maknanya taat kepada Allah dan Rasul dia dapat kemuliaan. Ada berasul memang dia duduk dalam lain tu sentiasa dalam pemeriaan Allah Ta'ala, ya, pelantikan khas, jagaan rapi daripada Allah Ta'ala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan begitu para rasul yang lain. Dan Rasul kita merupakan penutup segala anbiya. Itu kemuliaan besar yang menjadi rebutan oleh golongan-golongan Yahudi ahli kitab, sehingga mereka tergelincir daripada jalan yang sebenar. Dalam kitab mereka telah menyatakan nama Nabi akhir zaman, dan ramai di kalangan mereka yang menamakan anak-anak mereka dengan nama Nabi akhir zaman sebab berkeyakinan tentang kelahiran penutup segala Nabi. Tapi Allah Ta'ala telah mentaksis dan menentukan bukan daripada bangsa dia, bahkan daripada Arab Quraisy, maka menyebabkan teruji di kalangan ahli kitab, ya, mereka banyak ditegur kalau kita dan surah Al-Baqarah, ya ahlal kitab, ya, mana Allah Ta'ala panggil ahli kitab, lima talbisu, kenapa engkau menyembunyikan, dan seterusnya ayat-ayat yang lain menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya jawatan Nabi akhir zaman yang amat hebat menjadi rebutan, dan dia dikurniakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, kalau aku boleh melompat ke bintang Suraya, nasihat aku melompat. Sebab apa? Gembira seronok duduk di bawah umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu khatamul anbiya'i, dan bahawasanya ia sallallahu alaihi wasallam kesudahan sekalian nabi. Dia merupakan penutup. Artinya bahawasanya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesudahan sekalian nabi. Dan pada siapa mengatakan ada nabi selepas Nabi SAW, maka kufur, ya, mereka telah menolak makna syariat, iaitu penentuan Allah Ta'ala terhadap Nabi akhir zaman ialah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi yang baharu dijadikan kemuliaan daripada, kemudian daripadanya, itu kemuliaan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Isa alaihi salam, sekalipun akan turun dari langit akhir zaman mengikut hadis yang mutawatir yang sahih, apa yang ingkar membawa pada kufur. Sebab dia sahaja yang dipilih oleh Ta'ala dapat membunuh satu makhluk yang membuat huru-hara besar di akhir zaman, iaitulah Dajjal. Hatta Imam Mahdi pun dia tidak, ya, maknanya berdaya membunuh, maknanya Dajjal yang perosak besar di akhir zaman, yang mengaku Tuhan dan sebagainya. Hakikatnya ujian besar kepada keimanan umat di akhir zaman besok, setengah daripada tanda-tanda kubrah. Maka dapat membunuh ialah Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan antara di akhir zaman itu. Maka telah dijadikan ia Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana firman Ta'ala, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin,
Maka telah dijadikan ia Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana sebelum kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya. Ya, sedangkan jawatan Nabi itu telah diberikan dahulu sebelum daripada Adam alaihissalam. Adapun jawatan Rasul tidak. Rasul ketika umur 40 tahun. Adapun Nabi tak. Jawatan Nabi awal lagi telah diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Taala, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan Nabi besar kita Muhammad SAW ialah utusan Allah Ta'ala dan penyudah bagi sekalian Nabi. Bermakna siapa yang mengaku ada Nabi selepas Nabi, mana mereka menolak dengan jelas akan ayat Quran, maka hukumnya rosak akidah dan imannya. Man jahada ayatan minal Quran faqad halal darbu unuki. Siapa yang menolak satu ayat daripada Al-Quran, halal dipancung tengkuk dia, kata Nabi SAW. Apa makna dia? Ay kinayatun anir riddah. Kinayah berlakunya riddah, kemurtadan, bagaimana ada etikat yang menyalahi daripada Al-Quran, iaitu seolah ada Nabi selepas Nabi kita SAW. Dan banyak berlaku di akhir zaman berbagai-bagai. Bahkan dalam zaman Rasulullah SAW pun ada yang mengaku nak berkongsi Nabi dengan Rasulullah pun ada. Musailamatul Kazzab, ada yang perempuan pun ada, dan macam-macam banyak dalam sirah yang panjang dibentangkan. Dan keduanya sabda Rasulullah SAW, la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi kemudian daripada aku. Hadis meriwayatkan dia oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan Nabi SAW bersabda, wa ana al-aqib wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabiyyun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku bernama Aqib, dan makna Aqib itu Nabi yang tidak ada Nabi kemudian dia. Itu makna Aqib. Maka ini jawatan khas diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia. Batil lemah lisan kita nak mensifatkan kemuliaan, ketinggian, kehaibatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari Isra Mi'raj bulan ni pun kita lihat, dan Isra wal Mi'raj Jibril hanya mampu sampai Sidratul Muntaha. Tak pergi ke atas, tak boleh lagi dah. Kalau pergi hangus segera lagi. Maka Rasul terus pergi kepada Sidratul Muntaha, dan terus naik kepada Mustawa, dan terus kepada Hadratul Qudsi. Di situ tempat tajalli dibukakan, ya, secara langsung baginda dengan Allah Ta'ala yang laisa kamitsli syai'. Itu kehaibatan yang luar biasa yang tidak diberikan melainkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa imamul atqiya'i, dan di antara pangkat baginda ialah imam, mana ikutan sekalian yang takut akan Allah Ta'ala. Atqiya mana golongan muttaqin. Hanya saja dijadikan akan baginda Rasulullah SAW, Nabi kita SAW, pesuruh Tuhan supaya diikut akan dia. Sebab imam apa makna dia? Innama ju'ilal imam liyu'tamma. Itu kaedah kita. Dijadikan imam untuk diikut. Ya. Iza raka'al imam farka'u. Bila 5 raka'ah, bawa kita raka'ah. Jangan dipintas imam. Bila semayang pun begitu kaedah. Dijadikan imam untuk diikut, bukan maknanya ditinggal atau di belakang. Maka Rasulullah SAW imamul atqiya, imam kepada seluruh orang yang bertakwa kepada Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika adalah kamu kasih akan Allah Ta'ala, maka ikut oleh kamu akan daku. Arahan dari Allah kepada baginda SAW supaya jelaskan benda ni, ya, sebagai wahyu. Mana ikatan yang diberikan sangat kuat kepada baginda SAW. Syarat untuk mendapat mahabbatullah ialah mahabbatur Rasul. Sebab dikatakan pintu ke Tuhan ialah babullah wa Rasulullah SAW. Pintu ke nak pergi ke Tuhan ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis menyatakan, lau ba'as Musa, kalau sekiranya Nabi Musa dibangkitkan, fattabi'uhu wa taraktumuni la dalaltum. Kalau sekiranya Nabi Musa itu dibangkitkan balik hidup,
Kemudian fattabi'uni, mupakat ramai-ramai ikut Nabi Musa sebab dia nabi, dia rasul, dia ulul azmi kalimullah. Wa taraktumuni, engkau tinggalkan akan aku, kata Nabi, la dhalaltum, sesat engkau. Jadi bermakna Nabi SAW itu jawatan besar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ditakhidkan di sini mendapat kasih sayang Tuhan ialah ittiba' atau mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat untuk mendapat yuhibbukumullah, mengasihi akan engkau, akan kamu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kasih kepada Allah itu lesen besar seorang insan untuk selamat di dunia dan di akhirat. Maka ada pada mana mutaba'atur Rasul, mengikut akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah ketinggian martabat baginda Islam yang dikurniakan oleh Allah Taala. Lemah lisan, kata ulama, nak mensifatkan ketinggiannya. Lepas tu kalau kita baca Syama'il pun tuan, tu dah hebat kan. Sebab zahir belum lagi baca hakikat Rasulullah SAW, batin dia lagi tinggi. Sehingga ulama mengatakan laisa kamislihi syai'un fil khalqi, tapi dikait fil khalqi. Maknanya tidak ada satu yang boleh standing dengan baginda Islam di kalangan makhluk. Begitu hebat kedudukan. Itulah kita kena rapatkan hubungan kita dengan banyak berselawat kepada baginda SAW. Ya, siapa berselawat sama ada hadir atau dalam keadaan terlalai pun dia akan dapat percikan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kehebatan baginda Islam. Bila kita banyak berselawat, gunakan selawat yang hebat, salatul ishq, selawat kerinduan. Dan saya dia akan terbuka dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bila hati sudah cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi ringan dan manis dalam menunaikan segala arahan dan perintah baginda sallallahu alaihi wasallam, sekaligus membawa dapat kasih sayang dari Allah Taala. Kemudian wasayyidul mursalin, wallahu a'lam.